Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua. Clear suara cikgu? Baca boleh respon. Clear suara cikgu? Okey, so hari ni kelas kita ditaja oleh I am Future lah, I am Future. So hari ni cikgu nak bincang bab 5. Okey, bab 5, kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Okey, untuk bab 5 ni ada 22 contoh di dalam buku teks. Okey, yang akan cikgu ulas satu persatu dalam masa kita 2 jam. Okey. So supaya mudah pelajar buat ulang kaji lepas ni Dan lagi satu, kelas cikgu ni cikgu rakam dan cikgu akan masuk dalam YouTube lah. Seperti biasa, pelajar boleh respon, no problem Okey, apa yang pelajar belajar dalam bab ni? Okey, so first kali pelajar akan belajar kongruen lah. Pelajar kena tahu kongruen tu apa. Kongruen ni apa bentuk sama, panjang sama, panjang sisi sama. Okey, dan yang paling penting luas dia sama Ini paling penting, luas sama. Okey, bila luas dia sama, kita kata dia kongruen lah. Okey, dan seterusnya pembesaran. So pelajar akan belajar pembesaran lah, pembesaran positif, negatif dan sebagainya, gabungan, transformasi, dan last sekali teselasi. Okey, kita pergi kepada contoh yang pertama So dekat sini tentukan sama ada pasangan rajah yang berikut adalah kongruen. Adakah pasangan dia kongruen Okey, so kita tengok dekat sini. So dekat sini sudut 90. Okey, ni segitiga bersudut tegak. So segitiga bersudut tegak kita tahu kalau teorem Pythagoras tu kita tahulah automatik. Pelajar tahu 5, 12 dan 13. So 5, 12 dan 13 pelajar tahu. So dekat situ 5. Okey, so dekat sini kita ada 5. Lepas tu kita ada 12 dan kita ada 13. So bila dia sama, tentukan sama ada pasangan rajah berikut adalah kongruen. Kat sini ya. Okey, macam mana dapat 13 tu? Okey, selain daripada kita tahu segitiga tu, segitiga asas tu, pelajar tahu 6, 8, lagi satu. Pelajar boleh respon? 10. Lagi satu, pelajar boleh respon? 3, 4. Respon, cikgu nak dengar suara pelajar. Halo. 3, 4, 5. Okey, so sekarang ni dekat segitiga ni basic untuk teorem Pythagoras. Okey, so dalam buku teks dia tunjuk dia tak bagi kat sini 13. So kita kena carilah 13 tu, kita kena carilah BC tu. So BC kuasa 2 sama dengan teorem Pythagoras 12 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2. So dekat sini 12 kuasa 2 144 tambah 25. So kita akan dapat 169. Okey, 169 BC ni kuasa 2 bawa pergi sebelah jadi punca kuasa 2. So pelajar boleh tekan kalkulator lah. Okey, bila kita tekan kalkulator, punca 169 adalah 13. So 13 lah. Okey, so betul jawapan kita tadi 13 tu kat sini. Okey, jadi dia adalah ya lah. Okey, kita tengok yang B, gambar B pula. Gambar B kita tengok So dekat sini ni panjang ni sama panjang ni sama. So pelajar kena highlight dulu. Okey, so kalau kat sini ni nampak sini, so automatik kat sini kita tahu 3. So panjang dekat sini 10. So kalau kat sini 3, so kat sini 7. Okey, so kalau kat sini 3, nampak ni double line ni. So kat sini automatik 3. So panjang dekat sini adalah 7.
Okey, so panjang sini adalah 7 juga. So adakah gambar yang pertama sama dengan gambar kedua? Tidak. So sebab yang ni panjang dia 8. So dekat sini cikgu highlight perbezaan dia dekat sini. So kalau kat sini 8 panjang ni, so sepatutnya kat sini 8 lah. Sepatutnya kat sini 8, tapi kat sini adalah 7. So bila berbeza dia adalah tidak kongruen. So dekat sini tidak kongruen. Okey, kita tengok gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga. Okey, adakah gambar yang pertama ni dengan gambar yang kedua ni sama? Okey, kita bulat dulu So dekat sini 9. So automatik kat sini 9 sama. So dekat sini 7. So dekat sini 7. So kat sini 8, kat sini 8. So bila dia sama, okey, dia tak semestinya kongruen lagi. Okey, dengan syarat sudut dia samalah. So sudut kat sini 90. Cikgu highlight sudut kat sini 90. Ini sama 90. Okey, sudut ni 83. So sama dengan sudut kat sini 83. So sudut setentang dia 180 So automatik kat sini 97. Sudut setentang macam ni 180 So 97 sama. So dua-dua ni adalah sama, jadi ia kongruen. Okey, so gambar yang terakhir sekali, segitiga. Segitiga dua ni sama tak pelajar? So kalau kat sini sama sisi, so kalau kat sini 70, automatik kat sini 70 juga. So satu segitiga 180, tolak 70, tolak 70. So 70, 140. So value dia 40. So sudut dekat sini 40, tapi sudut dekat sini 50. Sama tak? Tak sama. Jadi dia tidak kongruen. Kongruen. Mudah je. Okey, boleh faham setakat ni pelajar? Contoh yang pertama, boleh faham? Okay, kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, tentukan sama ada setiap pasangan segitiga berikut memenuhi sifat kongruen. Pelajar kena tahu sifat kongruen. Kongruen ni panjang sisi sama. Okey, sudut sama. Okey, dan cikgu tambah lagi satu, luas dia sama. Luas dia samalah. Okey, so kita tengok gambar yang pertama A tu. Okey, kat sini 10, automatik kat sini 10 sama. Okey, kat sini sudut 25, so kat sini sudut 25. Okey, so sudut dekat sini 6. Panjang dekat sini 6. So panjang dekat sini 6 juga. So adakah bentuk dia sama kat sini? Tak sama So tidak sama. Kenapa tak sama? Pelajar kena bagi reason. Okey, sifat kongruen tidak. Okey, kenapa tidak? Dia mudah je, luas dia tak sama. So yang ni besar, yang ni kecil. Luas dia tidak sama, tu je. Okey, sudut kat sini pun kita tak tahu sama ada sudut dia sama atau tidak. Tak sama. Okey, sudut kat sini dengan kat sini pun tak tahu. Ni tidak tidak memenuhi sifat kongruen lah. Okey, sebab apa? Luas dia tidak sama. Luas tidak sama. Okey, so kita sambung lagi. Gambar yang ketiga. Pelajar boleh tengok kat sini gambar yang kedua ni. Pelajar boleh tengok kat sini. So kat sini 3, so kat sini 6. Kita tahu 3 dengan 6, maksudnya 3 darab 2 lah. So kat sini 4, kat sini 8. So 4 darab 2. So kat sini 5, kat sini 10. So 5 darab 10 darab 2, so dapat 10. Sudut dia sama kat situ, cuma panjang sisi dia tidak sama. Jadi bila panjang sisi dia tidak sama, dia tidak kongruen. Kenapa tidak? Okey, luas dia pun tidak sama. Luas tidak sama. Okey, kalau kita kira luas, sama ke tak ni luas segitiga ni? Pelajar, kalau kita kira luas, contoh yang ni
1/2 darab dengan 3 darab 4. Okey, 12. So kita akan dapat 2 kali 1 2 kali 6. So kita dapat 6 gambar yang pertama. Gambar yang kedua 1/2 6 darab 8. 6 kali 8 berapa? Pelajar 48. So 48. So kecilkan dapat 24. Jadi luas dia ni tak sama. Bila tak sama dia tidak kongruen. Mudah je. Okey So kita sambung lagi. Okey, contoh 3. Okey, raja di bawah menunjukkan segitiga yang kongruen. Apa maksud segitiga kongruen? Dua segitiga yang kongruen maksudnya gambar yang pertama sama dengan gambar yang kedua. Tu maksud dia kongruen. Okey, diberi sifat kongruen segitiga digunakan untuk memenuhi kedua segitiga. Okey, adalah kongruen. Segitiga itu adalah kongruen, iaitu sudut sisi sudut ASA. Sudut sisi sudut ASA ni maksudnya A ni angle lah. Angle, side angle. ASA ni. Pelajar kena tahu ASA. Okey, angle, side angle Okey. Lengkapkan jadual di bawah dengan ciri yang terlibat dalam sudut sisi sudut. Okey, sudut sisi sudut angle, side angle lah. Okey, so sekarang ni kita tengok sudut ACB. Kita tahu sudut ACB. So kita tengok kat C lah. Okey, so kita sambung ACB dengan sudut DFE. F. So F tu kat sini lah. DFE. So dia sudut dekat sini dengan dekat sebelah dia sama. So sisi kita nak pilih sisi mana? Kita pilih sisi ni, AB. So AB sama dengan mana pelajar? AB sama dengan mana sisi dia sini? DE. Mudah. Okey, terima kasih. Betul jawapan awak. Okey, kalau sudut lagi satu kita nak ambil sudut. So kalau cikgu nak ambil sudut kat sini, cikgu nak ambil sudut kat sini. Sudut CAB. Dia sama dengan sudut mana? CAB ni sama dengan sudut mana? Sini kan? EDF. Okey, EDF. Sudut EDF. Mudah aje. So settle untuk contoh yang ketiga ni, ASA ni. Angle, side angle. Kena tahu dah. Pelajar kena tahu. Okey, kita pergi kepada contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Okey, raja di bawah menunjukkan satu segitiga EFG. EFG. Okey, diberi satu lagi segitiga KLM. So dia bagi kita satu lagi segitiga KLM mempunyai bentuk dan saiz yang sama dengan segitiga kat sini. So cikgu boleh lukis So dia bagi lagi satu segitiga yang sama, bentuk yang sama. Okey. Sama dengan EFG. EFG. Nyatakan sifat kongruen segitiga yang digunakan untuk menentukan kedua-dua segitiga adalah kongruen. So kita nak confirm dua-dua segitiga ni adalah kongruen. So kongruen tu panjang sisi sama. Okey, sudut dia mesti sama lah. Sudut dia mesti sama. Okey, so kita tengok dekat sini. Untuk A, EGF. Sudut EGF. EGF. So sudut dekat sini. Okey, dia kata apa? Sama dengan sudut KML. KML. So maksudnya KML. So kita tahu sudut kat sini sama. Okey, so yang kedua, sudut EFG. Sudut EFG. EFG. So sudut sini lah. Okey, mesti sama dengan sudut kat sini sama dengan KLM. Sama dengan KLM. So kat sini adalah nama sudut. Seterusnya panjang sisi dia EF sama dengan KL. EF.
So dekat sini kalau cikgu buat warna biru, so dekat sini EF sama dengan KL. So KL Okey, so settle untuk A tu. Jadi ni adalah sudut, so angle. So ni adalah angle juga. So ni adalah sisi, side. So yang A ni adalah AAS. Pelajar kena tahu angle, side. Okey So kita pergi yang B, EG. Okey, EG sama dengan KM. So KM. So kita tahulah, automatik kita tahu yang ni side ni. Okey, yang ni FG. Mana FG? FG yang ni. So cikgu buat 3 So kat sini L LM sama dengan LM. So kat sini side juga. Okey, so seterusnya EF sama dengan KL. EF sama dengan KL. EF sama dengan KL. So dekat sini side juga. So ini jawapan dia side. Okey, dia sebenarnya ada ni dalam buku pelajar ni. Dia dah ada dah. Side, angle, side, angle. Okey, angle, side. Okey. Lepas tu kita ada angle. Dan last sekali side, angle. So yang ni sifat kongruen segitiga bersifat kongruen. Ni sifat kongruen lah. Okey, so settle. So yang ni pelajar tahu side, yang ni angle, sudut So yang ni side. So SAS. Okey, so setakat ni boleh belajar? Boleh? Lagi. Okey, contoh yang kelima. Okey, so kecilkan sikit contoh yang kelima. So sekarang ni dikata raja di sebelah menunjukkan satu segitiga sama kaki. Okey, PQR. So segitiga sama kaki maksudnya semua sama lah ni. Maksudnya semua sama. Okey, PR sama dengan QR. PR sama dengan QR. So sama So dekat sini kalau cikgu buat lambang macam ni lah, sama. Okey, di mana A dan B masing-masing ialah titik tengah. A dan B itu titik tengah. Okey, bagi segitiga titik tengah bagi sisi PR dan QR. Tunjukkan bahawa segitiga PBR. So PBR. Okey, so kita ada segitiga macam ni. So kalau cikgu lukis balik, segitiga dia macam ni. PBR. Okey. Dan QAR. So kalau cikgu lukis balik gambar dia macam ni. QAR. So sekarang ni dia ada dua segitiga kongruen kongruen. Okey, apa maksud kongruen? So segitiga dia sama lah. Segitiga dia sama. So macam mana kita nak tunjukkan? So kita boleh tunjuk lah. Kita boleh pilih dulu. Okey, pelajar dekat sini pelajar boleh pilih salah satu lah. Okey, katalah pelajar pilih PR. Ni poin yang pertama PR. PR ni sama dengan yang mana? Pelajar. PR ni sama dengan yang mana? PR sama dengan QR. Betul? QR. Tu poin yang pertama lah kalau kita nak kata dia kongruen. Okey, poin yang kedua. Sudut P, kalau cikgu buat sudut PRB. Sudut PRB kat sini sama dengan sudut kat sini Ni kalau cikgu lukis balik gambar segitiga ni. Kan pelajar keliru kan. Okey, gambar segitiga dia macam ni. Sama aja. Dua segitiga yang kongruen. Jadi sudut dia mesti sama dengan sudut kat sini.
sudut QRA, QRA ataupun ARQ boleh. Dua maklumat. So tambah lagi satu maklumat, 3. So kalau cikgu kata panjang BR tu, BR, sekejap, sorry, BR sama dengan, so kalau cikgu buat warna merah, BR sama dengan AR. So AR. So 3 maklumat dekat sini menunjukkan dua segitiga ni adalah kongruen. Dia minta pelajar listkan. Okey, so settle untuk contoh yang kelima. Okey, kita pergi kepada contoh yang keenam. Contoh yang keenam. Okey, Siva menyediakan dua keping kad berbentuk trapezium yang kongruen. Okey, dua keping kad ni kongruen. Okey, apa maksud kongruen? Panjang dia sama, sudut dia sama, okey, ataupun luas dia sama. Okey, panjang sama, sudut sama, dan luas dia sama. Luas ni penting sebenarnya, baru menunjukkan dia kongruen. Okey, Siva mencantumkan dua keping kad, okey, untuk membentuk satu pentagon yang berlogo lengkap. So sekarang ni dia cantum dua kad ni. Okey, jadikan dia logo yang lengkap lah. So kalau cikgu lukis balik gambar dia, dia sebenarnya gambar dia macam ni. Okey, ni gambar, ni gambar A, cikgu buat gambar X lah, gambar X. So gambar X tu macam ni, gambar Y tu macam ni. So bila kita cantum dia, pelajar kena faham betul-betul. Dia cantum dua macam ni, dia jadi logo yang lengkap. Yang hijau ni, yang hijau kat sini, so dengan hijau kat sini, so bila cantum dia jadi logo yang lengkap. Logo dia dah jadi macam ni. Ni logo dia. Okey, faham dulu soalan. Dia kata Siva mencantum dua keping kad membentuk satu pentagon yang berlogo lengkap. Ni maklumat dia nak. Okey, jika perimeter, apa maksud perimeter pelajar? Apa maksud perimeter? Ukur dilip. Maksudnya tambah semua sisi dia ni lah. So kita akan dapat 90 darjah. Hitung luas. Dia nak luas pentagon yang kita lukis ni dekat sini. Okey, macam mana kita nak lukis pentagon tu? So sekarang ni kita kena tahulah panjang dekat situ. So cikgu tukar sikit. Okey, panjang dekat sini adalah 20. Ni panjang ni 20. So automatik kita tahu panjang sebelah sini pun 20 juga sebab dia kongruen. Okey, apa maklumat yang kita ada? Panjang sisi ni. Okey, satah condong tu, so kat sini 13. So automatik dekat sebelah 13. Okey, kita tahu perimeter dia 90. Maksudnya hasil tambah keliling ni adalah 90. Jadi kita boleh cari panjang dekat situ. Okey, so cikgu andaikan panjang dia X lah, senang. Okey, ataupun panjang dia Z. So macam mana nak cari panjang Z? 90 tolak dengan semua yang ada kat sini, 20 tambah dengan 20 tambah dengan 13 tambah dengan 13. So dekat sini tolak Okey, so tolak. Jadi 90 tolak 20 tambah 20, 40 tambah dengan 26, so 66. Okey, so kita akan dapat 24 lah. So panjang Z ni adalah 24. Automatik pelajar tahu panjang sini 12, sini 12, 24. Soalan dia nak luas. Okey, macam mana nak cari luas? Okey, pelajar boleh potong lah. Okey, nak mudah potong gambar dia ni 1 segi 4. Okey, yang ni 1 segi 3 lah. Okey, kita cari satu-satu. Okey, segi 4. Pelajar segi 4 macam ni. So kat sini pelajar tahu automatik 20. So panjang ni 20, 24. Kita tahu luas panjang darab dengan lebar. So panjang 24 darab dengan lebar 20. 24 darab 2
48 tambah 0 480 480. Okey, ni untuk segitiga segi 4 kat sini lah. Okey, untuk segitiga sama je. Kalau cikgu lukis balik segitiga dia macam ni. So pelajar tahu panjang ni berapa? Kat sini panjang kat sini 12 Kat sini 12. Okey, yang panjang kat sini 13. Tadi cikgu dah tunjukkan teorem Pythagoras. So kalau 12, kalau kat sini 13, otomatik kat sini 5 lah. Ataupun terbalik deh. 5 dekat atas, 5 kat bawah, 12 kat atas. So otomatik pelajar tahu dekat sini 5. Okey, ni 5, 12, 13. Tadi cikgu dah tunjuk 6, 8, 10. Lagi pelajar kena tahu 3, 4, 5. Otomatik 3 ni mudah. So macam mana kita nak cari luas segitiga dekat sini? Pelajar kena tahu luas segitiga 1/2 darab dengan tapak darab dengan tinggi. So tapak dia berapa? Tapak dia 12, 12. Ni tapak dia So tapak dia pelajar tahu 24. Okey, kenapa sama dengan sini darab dengan tinggi dia 5 lah. Okey, 2 kali 1, 2 kali 12. So 12 darab 5, so kita dapat 60. Jadi kita tambahlah. Jadi luas pentagon sama dengan 480 tambah dengan 60. So kita dapat 5 ke 6 640. Betul pelajar? Halo, boleh respon pelajar? Cikgu nak dengar suara sikit. Tambah 60, 540 Betul kan? So 540. Okey, so settle dekat sini. Boleh faham tak apa yang cikgu cerita? Respon. Okey, kita sambung contoh yang ke-7. Okey, contoh yang ke-7, tentukan sama ada setiap pasangan objek geometri berikut adalah serupa. Serupa tak 1 dan 2? So sekarang ni soalan dia serupa dia tak kata kongruen dekat sini pelajar Dia nak serupa ke tak serupa. So 47 tak ada, so 79 kat sini kita dah ada 79. So kena carilah lagi satu sudut. So satu segitiga 180 tolak 47 tolak 79. So pelajar boleh tekan kalkulator. Okey, 180 tolak dengan 47 tolak dengan 79. So kita akan dapat 54. So sudut dekat sini 54 kita dapat 54 Okey, so sudut 54 tu dia ada pasangan dia dekat sini ni 54. So kat sini 54. So dekat sini 47. So dekat sini 47. Okey, adakah pasangan dia ni serupa? Jawab dulu ya, serupa. Okey, so yang kedua. Okey, B yang kedua. So dekat sini 10. So dekat sini 8. Gambar pentagon So dekat sini 8. Yang pendek ni 8. So yang pendek kat sini 64. 6.4. So yang panjang dia 9. Yang panjang kat sini 7.2. Adakah dua pentagon ni sama? Okey, kita first kali kena cari sudut dululah. Okey, kena cari sudut dia kat situ. Sudut dia kita tahu 5 sisi. So 5 tolak 2. 5 tolak dengan 2. Okey. So darab dengan 180. So kita dapat 3 darab 180 540. So 540 yang keseluruhan lah. Jadi 540 ni tolak semua sudut dalam dia. So pelajar boleh tekan kalkulator. Sudut dalam dia 100, 200 tambah dengan 240 480. 440 440. So 440.
So tolak kita dapat 100. So dekat sini adalah 100 lah. So automatik kat sini 100. Adakah dua ni sama? Belum tentu lagi kita semak dulu. Okey, first kali kita tengok ED. Okey, ED dengan per dengan ST. So kalau cikgu buat ED per dengan ST sepanjang so ED berapa 10, ST berapa 8. So kecilkan 2 kali 5, 2 kali 4. So 5 per 4. Okey, kita cari lagi satu sisi. Sisi mana yang pelajar nak? Okey, katalah pelajar nak yang sisi pendek 8 AE per dengan sisi pendek 64 RS lah, RS maksudnya kat situ 8 bahagi dengan 6.4. Okey, so adakah kita dapat 5 per 4? So pelajar boleh tekan kalkulator lah. Dia mudah je nak kecilkan pelajar tekan kalkulator saja per 6.4. So pelajar akan dapat 1.25. Pelajar tekan shift ABC inilah. So 5 per 4. So panjang sisi pun 5 per 4 juga. So bila sama, okey, bila kita cari yang ni pun sama juga dengan 9 ni. So 5 per 4 jadi 2 pentagon ni serupa lah, serupa sebab dia nak serupa. Okey, ya serupa. Okey, seterusnya untuk C. C ni kita tengok ada 2 segi 4. So kita tahu kat sini 6, 6, kat sini automatik 6, 6 juga. So kalau kat sini 10, 10, kat sini 12. Okey, kaedah yang sama. Adakah segi 4 ni sama dua ni? Kaedah yang sama. Kita ambil yang panjang ni dululah. Okey, yang panjang ni dulu. So AB per dengan PQ. So AB 6, PQ 10. Kecilkan 2 kali 3, 2 kali 5. So 3 per 5 lah. Okey, seterusnya kita cari panjang ni. Adakah kita dapat jawapan 3 per 5? So kita tengok AD per dengan PS. So AD 6, PS 12. So bila kita kecilkan dia 1 per 2. So tak sama, tidak ataupun tidak serupa. Mudah sangat-sangat yang ni. Okey, boleh faham pelajar? Pelajar boleh faham? Boleh. Okey, thank you. So kita pergi kepada Rajah 8. Okey, Rajah 8 ni dia special sikit special sikit. So beberapa kemahiran yang pelajar perlu tahulah. Okey. So kita tengok yang pertama, Rajah di sebelah menunjukkan 3 objek. Okey, yang image dan imejnya di bawah transformasi pembesaran. Okey, perihalkan pembesaran. So sekarang ni dia nak perihalkan pembesaran faktor skala. So first kali dia nak faktor skala lah. Faktor skala. Faktor skala ni singkatan dia K lah. Pelajar kena tahu image bahagi dengan objek. Okey, faktor skala. Dan yang kedua pusat pembesaran dia. Dapat soalan faktor skala dan pusat pembesaran. Pusat pembesaran senang, kita cantum bucu dia je. Okey, first kali kita tengok objek ABC. Mana objek ABC? Ni ABC. Okey, so cikgu ambil jawapan terus Okey, so dekat sini pelajar tengok. Okey, so sekarang ni first kali dia kata objek ABC. So objek ABC, pelajar kena tahulah. Biasa dia akan bagi note macam ni Dia akan bagi note ABC. Okey, kalau yang ada prime dekat atas tu, yang dekat atas dia ni C prime, A prime, B prime. Biasanya ada lambang prime dekat atas ni menunjukkan image lah. Okey, so sekarang ni kita tengok yang ni adalah objek, yang belakang dia adalah image. So macam mana nak dapat pusat putaran? So kita cantum saja bucu dia tu. Cantum bucu tengah dengan tengah. So kita cantum, so kita dapat pusat dia.
Okey, jadi pusat dia negatif 1 lah untuk soalan A tu. Cikgu buat jawapan dia ke sebelah So pusat pembesaran. So negatif 1 koordinat lah. Okey, seterusnya dia nak faktor skala. Faktor skala tu kita tahu tadi cikgu dah cerita faktor skala tu adalah K lah. K image bahagi dengan objek. So kita boleh buat K sama dengan image bahagi dengan objek. So sekarang ni kita tengok, pelajar tengok yang mana yang mudah pelajar tahulah panjang dia, mudah nak kira. Senang cerita, mudah kira. So kita tengok image dulu. Kita ambil yang straight yang senang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kat sini image dia 6 dengan objek. So objek dia kat sini 1, 2, 3, 4. So 6 per 4. So kecilkan dapat 3 per 2. Jawapan dia. Sekejap, kenapa pula ni 3 per 2. Okey, setakat ni boleh follow cikgu? Belajar? Boleh follow cikgu? Boleh Okey, seterusnya gambar yang kedua, RSTU. Okey, RSTU. Mana RSTU? So kita tengok dekat sini, RSTU yang ni lah. Okey, RSTU. Okey, RSTU adalah objek. So sebab dia tak ada lambang prime dekat atas tu. So yang ni adalah image. Kita tahu Okey, pusat dia kita cantum semua bucu dia. So bila kita cantum semua bucu, okey, so kita akan dapat pusat dia ni untuk B lah. Okey, jadi pusat pembesaran okey adalah 13, 10. Boleh ataupun pelajar jawab pusat pembesaran dia dekat P pun boleh. Sebab dia dah bagi titik P kat situ. Boleh, tak ada masalah. Okey, faktor skala macam mana kita nak cari? Okey, faktor skala K image bahagi dengan objek. Image bahagi dengan objek. So image mana image? Image yang ni lah. So kita cari yang mudah untuk kira macam ni. Ni image, ni satu petak. So image dia satu. Cuba dulu. Okey, image dia satu bahagi dengan objek dia 1, 2, 3. So 1 per 3. Ni adalah faktor pembesaran dia 1 per 3. Mudah je. Okey, boleh ada soalan nak tanya cikgu tak? Ada soalan tak? Tak ada Okey, so kita sambung yang last sekali. Okey, yang last sekali objek LMN. So ni objek, yang ni adalah image. Okay, nampak yang ni LMN ni tak ada prime kat atas. Yang ada prime dah. Okey, bila macam ni kita cantum semua bucu dia. So kita akan dapat pusat KC, pusat pembesaran. So kita cantum semua, kita dapat titik tu lah P ataupun 2, negatif 5. So faktor skala dia berapa? Pelajar boleh bantu cikgu. Faktor skala dia apa? K sama dengan image bagi dengan objek. So sekarang ni gambar dia ni terbalik. So bila terbalik, kita tahu automatik dia ada negatif. So image dia mana image? Ambil je yang mana yang awak rasa mudah nak kira. Okey, panjang ni. Okey, panjang kat sini So panjang sini 1, 2, 3, 4. So image dia 4 per dengan. So kat sini berapa? 1, 2. So 1, 2 per 2. So 4 per 2. So negatif 2. Okey, so settle untuk soalan ni. Mudah sangat. Kenapa negatif? Objek dia terbalik. Kenapa negatif Okey, so faktor skala tu K. Hanya K sahaja dibenarkan Dia tak boleh pakai simbol lain. Okey, so settle. Contoh 8. So kita masuk contoh 9. So kita sampai 10 dulu, baru kita take 5 Okey, berdasarkan faktor skala diberikan tentukan objek dan image.
So kita nak tentukan objek, kita nak tentukan image. Okey, bagi setiap pembesaran di bawah. So sekarang ni faktor skala dia 2/3. So mana image, mana objek? Pelajar boleh respon tak? Kita tahu faktor skala sama dengan image bahagi dengan objek. So image dia dah bagi 2. Okey, objek dia dah bagi 3. So image 2 kat sini lah, image ni 1 2. Ni objek 3, 1 2 3. So kita tahu B adalah image, A objek. Mudah je. Okey. So kalau yang kat sebelah kita tahu faktor skala negatif mesti terbalik. So negatif 1.5. Berapa negatif 1.5 tu maksudnya? Pelajar, faktor skala tu image bahagi dengan objek 1.5 tu berapa 3/2. Betul? Betul? 3/2. Betul. Okey, bermakna image dia 3. Okey, objek dia 2. So image dia 3. Ambil yang ni lah, senang, straight 1 2 3. Objek dia 2, 1 2. Jadi ni adalah image. Sekejap, kenapa pen cikgu tak fungsi. So yang ni automatik pelajar tahu image. Yang ni adalah objek. Mudah sangat-sangat. Okey, so settle. Okey, kita pergi kepada contoh 10. Okey, contoh 10 ni pun senang Contoh 10 ni senang sangat, lukis image. So bila kita minta kita lukis, so kena ada pembaris lah. Okey, bagi setiap objek di bawah pembesaran pada pusat P berdasarkan faktor skala. So faktor skala dia K dia 2. Okey, K2 bermakna pembesaran dia 2 kali ganda lah. So kita tahu kalau ni titik pembesaran, so kita cantum semua bucu dia lah. Dia mudah, kita cantum semua bucu dia. Okey, so kita cantum semua bucu. So dia ada satu lagi bucu So faktor skala dia 2 kali ganda. So bila 2 kali ganda, so dekat sini 1, kat sini 2. So kat sini lah. Okey, kat sini kalau panjang kat sini berapa ni? Berapa petak ni? 4. So automatik kat sini 1 2 3 4. So kat sini lah. Okey, panjang kat sini 2. So kat sini automatik 2. Okey, panjang ni 2 petak. So kat sini mesti 2 petak. So bila kita cantum gambar dia, so pelajar akan dapat macam ni. Mana pen cikgu? Okey, pelajar akan dapat macam ni gambar dia. Okey, adakah betul faktor skala dia? Kita tahu K sama dengan image bagi dengan objek. So panjang image berapa? So kita boleh kira lah panjang ni lah, senang Panjang ni 1. Mana senang. So kat sini berapa petak ni? 1 2 3 4. So 4. Objek dia 1 2. 2. So 2. So bila 2 ni dia proof lah benda tu betul. Okey, dan seterusnya kita tengok pelajar, cikgu nak dengar suara pelajar lah. Kalau negatif ni menunjukkan apa ni? Cikgu nak dengar suara cikgu, dengar suara student. Negatif tu menunjukkan apa? Terbalik. Terbalik. Tu poin yang pertama, terbalik. Okey, yang kedua 3/4 ni image dia 3, objek dia 4. So kita kena cantum semua bucu ni. Cantum je semua bucu. Okey, cantum semua bucu. Okey, dan kita tahu image dia 3, objek dia 4. Okey, so yang ni adalah objek dia lah. Objek dia 1 2 3 4. So dekat sini pelajar boleh buat 1 2 3 4. 1 2 3 4. Maksudnya kat sini 4 petak. Okey, image dia ni objek. Okey, objek. So 4, yang ni adalah 3 lah. Mana 3? So kat sini 3. Okey, so dekat sini pelajar boleh kira jugalah. Kalau kat sini 1 2 3 4 5 6 7 8.
So kalau objek dia 8, okay, so image dia automatic 6 lah. So sebab kita potong, kita akan dapat 3.4. So belakang ni mesti 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita akan dapat gambar dia macam ni. Ni adalah objek, ni adalah image. Mudah je. Boleh setakat ni boleh belajar. Dia lagi satu mudah. Kalau K tu lebih besar daripada 1, lebih besar daripada kenapa ni? 1, mesti image dia lebih besar. Image lebih besar. Okey. Yang ni kalau K dia lebih kecil daripada negatif 1, so image pun lebih besar juga. Lebih besar. Okey, so kita tengok kat sini. Ni gambar dia. So ni gambar dia lah. Okey, so rasanya itu saja setakat ni dulu untuk 1 hingga 10. So kita ada 1 jam lagi, kita akan bincang 11 hingga 20 lah kalau sempat. Okey, itu saja daripada cikgu dulu. Kita take 5 dulu belajar.